Oke, kita bertemu lagi murid-murid. Juga harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke, pada pagi hari ini kita akan sambung tajuk pembelajaran kita di dalam bab yang ke-10, yaitu di bawah tajuk bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Sebelum kita teruskan, Cikgu ingin berterima kasih dahulu kepada Cikgu Zul Hazlia binti Zulkifli karena telah menyediakan bahan yang sangat baik ini dan Cikgu dapat gunakan untuk tujuan PDPR pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita teruskan. Oke. Berdasarkan kepada peta atlas yang di dalam gambar ini, kedudukan Asia Tenggara adalah sebagaimana yang ditandakan di sini di dalam bulatan berwarna merah. Kenapa dipanggil Asia Tenggara? Karena sekiranya kita letakkan satu arah mata angin, di kawasan Asia ini, begini, di kawasan Asia, kawasan yang dibulatkan ini terletak di bahagian tenggara. Yaitu di antara timur dan juga selatan. Timur dan juga selatan. Jadi itulah sebab kenapa dipanggil Asia Tenggara. Ini adalah 11 bendera bagi negara-negara di Asia Tenggara. Paling utara kalau kamu tengok bendera yang ada jalur kuning, kemudian ada bintang putih ini 5 jalur. Ini adalah bendera bagi negara Myanmar. Kemudian diikuti oleh bendera berjalur merah, ada bulatan putih di tengah. Ini adalah bendera bagi negara Laos. Dan untuk maklumat murid-murid, negara Laos adalah satu-satunya negara di dalam Asia Tenggara yang tidak ada pinggir laut. Tidak ada pinggir laut. Di tepi sebelah kanan dia ada Vietnam, di bawah sedikit ada Kamboja, di tepi sebelah kiri ada Thailand, kemudian di atas sedikit ada Myanmar, di atas lagi tanah besar China. Jadi Laos ini terletak di tengah-tengah dan tidak ada pinggir laut. Seterusnya adalah bendera berwarna merah dengan ada bintang 5 bucu berwarna kuning. Ini adalah bendera bagi negara Vietnam. Di bawah negara Vietnam ini adalah negara Kambodia ataupun negara Kamboja. Gambar putih di tengah ini adalah temple. Kemudian di atas sedikit ini adalah bendera bagi negara Thailand. Hampir sama dengan bendera negara Laos, cuma dia punya warna putih itu berbeza. Laos warna putih dia bulat, manakala Thailand warna putihnya adalah dalam bentuk jalur. Ke bawah sedikit ini adalah bendera negara kita, Malaysia. Malaysia terdiri daripada negara yang sekali dengan tanah besar. Ini adalah semenanjung Malaysia dan juga negara kepulauan. Nanti juga akan jelaskan dua inilah. Kemudian ke bawah sedikit di sini adalah negara Singapura. Ini kalau dibesarkan dia punya peta, inilah peta negara Singapura. Jiran negara Singapura, ini hampir sama dia punya bendera. Ini adalah bendera bagi negara Indonesia. Beza dengan bendera Singapura adalah simbol bulan dan juga bintang ini sahaja. Yang lain-lain warnanya adalah sama. Negara Indonesia adalah negara paling besar di Asia Tenggara, manakala negara Singapura adalah negara paling kecil di Asia Tenggara. Satu lagi negara yang mempunyai bentuk segitiga, kemudian dia ada warna merah, hampir sama dengan bendera Filipina. Ini adalah bendera Timor Leste. Ada bintang bucu 5 warna putih. Ini adalah Timor Leste. Dia baru merdeka pada tahun 2002. Kita ke atas sedikit, bendera yang hampir sama ini ada bentuk segitiga juga. Ini adalah bendera bagi negara Filipina. Bendera negara Filipina. Kalau kita tengok ini adalah negara Filipina. Di atas luas sedikit, di bawah pun luas, di tengah-tengah ini adalah kawasan kepulauan yang sangat banyak. Dan seterusnya
sebuah lagi negara yang terletak di kawasan Kepulauan Borneo, yaitu negara Brunei Darussalam. Oke, Brunei dan juga Singapura, walaupun negara yang sangat kecil, tetapi merupakan antara negara yang paling kaya di dunia. Bahkan antara paling kaya di Asia Tenggara, ini dua lah. Oke, ini adalah 10 mercu tanda yang terdapat di Asia Tenggara. Contoh dia Kuala Lumpur, dia sangat terkenal dengan menara berkembar Petronas, ataupun kalau di Singapura dia terkenal dengan singa. Dia terkenal dengan singa. Seterusnya ini adalah negara-negara di Asia Tenggara yang sudah juga sebutkan tadi, daripada Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, Cambodia ataupun Kamboja, Indonesia, Singapura, Filipina, Brunei, dan juga Timor Leste. Seterusnya berkaitan dengan kedudukan negara-negara Asia Tenggara di dalam peta dunia. Terletak di bagian tenggara benua Asia sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Latitude ataupun garis lintang pada 11 derajat selatan hingga 28 derajat utara, manakala longitude ataupun garisan menegak 93 derajat timur hingga 135 derajat timur. Ada 11 buah negara di Asia Tenggara dengan keluasan 4.506.600 km. Ini yang juga maksudkan tadi, garisan yang hijau putus-putus ini adalah garisan latitude, garisan menegak warna merah ini adalah garisan longitude. Beberapa fakta menarik tentang negara ASEAN. Sebagaimana yang juga bagi tahu tadi, negara Indonesia merupakan negara paling besar dan Singapura adalah negara paling kecil. Singapura negara paling kecil. Timor Leste, negara yang baru saja menganggotai Asia Tenggara setelah merdeka pada tahun 2002. Merdeka daripada siapa? Daripada negara Indonesia. Dan negara-negara di Asia Tenggara menganggotai sebuah pertubuhan yang dikenali sebagai ASEAN, ASEAN, ASEAN. Ini adalah sedikit sejarah tentang ASEAN. Ditubuhkan pada Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan telah ditandatangani oleh pengasas-pengasas ASEAN. Ada 5 negara yang asal, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Kemudian beberapa negara yang lain pula turut join di dalam ASEAN, yaitu Brunei pada tahun 84, Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, dan Kamboja pada 1999. Kamboja itu sama dengan Cambodia yang tadi ya. Ini adalah negara-negara ASEAN mengikut mata wang dia, bahasa yang digunakan, dan juga ibu negara. Ini boleh rujuk sama juga dengan muka surat 110 hingga 111 dalam buku teks. Kamu boleh nampak nama ibu negara dan juga sempadan antara bangsa. Kalau di sini dia ada tambahan bahasa yang digunakan. Contoh dia kalau Indonesia, ibu negara Jakarta, bahasa Indonesia mata wang rupiah. Kalau di Vietnam, ibu negara Hanoi, bahasa Vietnam mata wang dong. Kalau di Malaysia, ibu negara Kuala Lumpur, bahasa Melayu, Inggris, Cina, Tamil. Itu adalah bahasa bangsa-bangsa utama di semenanjung Malaysia lah. Dan mata wang adalah ringgit. Yang selebihnya itu, cikgu rasa kamu boleh rujuk daripada mana-mana sumber yang berkaitan. Tadi cikgu ada terangkan tentang tanah besar Asia dengan kepulauan Asia Tenggara. Semenanjung Malaysia terdiri daripada ataupun termasuk di dalam tanah besar Asia karena dia bersambung dengan daripada semenanjung Malaysia, daripada Johor itu sampailah ke Myanmar, dia sekali bersambung, dan bersambung dengan tanah besar Asia. Manakala yang selebihnya adalah
negara kepulauan. Contoh dia adalah Sabah, Sarawak, Singapura, Indonesia, dan Filipina. Itu semua terdiri daripada negara dalam bentuk pulau-pulau lah. Boleh rujuk di muka surat 110 hingga 111 dalam buku teks. Oke, tambahan fakta menarik. Oke, Gunung Kinabalu tertinggi di Asia Tenggara. Oke, terletak di negeri Sabah dalam Malaysia. Tasik air tawar terbesar di Asia Tenggara ialah Tasik Tonle Sap. Oke, selat terpanjang di dunia terletak di Asia Tenggara juga, yaitu di Selat Melaka. Laut Cina Selatan merupakan laut terbesar di dunia, oke, yang sekarang ini sedang dituntut oleh negara Cina. Oke. Seterusnya adalah Jurang Mariana, yaitu jurang paling dalam di dunia. Jadi cikgu mau pikirkan macam mana diorang boleh ukur kedalaman jurang tersebut. Mungkin menggunakan mesin ataupun alat-alat tertentu lah yang boleh digunakan untuk mengukur. Oke, seterusnya aktiviti berkumpulan yang ini kita akan lakukan kemudian lah. Manalah tahu kita ada kesempatan untuk bersemuka kan, belajar bersemuka di sekolah. Jadi ini kita akan buat kemudian. Oke, pengenalan umum berkaitan dengan bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Oke, kita akan habiskan untuk tajuk pembelajaran hari ini sampai slide yang seterusnya sahaja dan sambung di dalam PDPR yang akan datang. Oke, sebagai pengenalan untuk bahagian bentuk muka bumi, di Asia Tenggara terdapat 4 bentuk muka bumi utama. Yang pertama yang warna pink itu adalah tanah pamah, kawasan tanah rata, ketinggiannya kurang daripada 180 meter dari aras laut. Kedua adalah tanah tinggi, ketinggiannya lebih daripada 180 meter daripada aras laut. Itu kita panggil tanah tinggi. Oke, kemudian ada bentuk muka bumi gunung berapi. Gunung berapi yang aktif di Asia Tenggara kebanyakannya di Indonesia dan juga Filipina. Oke, kemudian kita ada pinggir laut. Oke, kalau di Asia Tenggara hanya Laos sahaja yang tidak ada pinggir laut. Oke, yang terakhir, slide yang terakhir. Oke, ini adalah gambaran tentang bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Oke, yang berwarna coklat itu dipanggil sebagai kawasan tanah tinggi. Oke, manakala kawasan yang berwarna hijau itu adalah kawasan tanah pamah. Oke, jadi kalau secara umum kita tengok, kita ke Borneo. Oke, ini adalah Borneo, yaitu ada Brunei di sana, ada Malaysia, ada Indonesia. Ini adalah kepulauan Borneo. Kalau kita tengok di tengah-tengah dia semua berwarna coklat. Oke, berwarna coklat. Itu menunjukkan Pulau Borneo ini terdiri daripada kawasan tanah tinggi. Oke, dan kawasan hijau di tepi-tepi pinggir laut ini adalah kawasan tanah pamah, dan di sanalah tumpuan pembangunan yang dibuat. Oke, sebab kawasan tanah pamah ini mudah untuk dibangunkan. Ya, walaupun ada risiko-risiko lah seperti banjir dan sebagainya, tetapi tumpuan penduduk adalah di kawasan tanah pamah. Oke, jadi cikgu rasa untuk pembelajaran pada hari ini sampai di sini sahaja. Oke, cikgu harap murid-murid dapat ambil masa untuk membaca selanjutnya daripada muka surat 112 hinggalah muka surat 117. Oke, kita akan bincangkan ini di dalam kelas yang akan datang. Juga akan usahakan untuk mengadakan Google Meet lah. Kalau ada yang boleh join di dalam Google Meet, supaya kita dapat membincangkan secara 2 hala tajuk ini akan datang. Oke, jadi sekiranya murid-murid ada soalan berkaitan tajuk yang cikgu terangkan pada hari ini, sila ajukan pertanyaan di dalam grup WhatsApp itulah. Oke, tanya sewaktu PDPR adalah lebih baik supaya cikgu boleh jawab. Oke, sekiranya bukan waktu PDPR geografi, kemungkinan cikgu sedang sibuk ber-PDPR untuk mata pelajaran yang lain lah. Jadi mungkin lambat sedikit cikgu untuk merespon pertanyaan murid-murid. Oke, jadi sekali lagi cikgu harap walaupun di dalam waktu PDPR ini sukar untuk cikgu mau kawal murid-murid untuk belajar dan sebagainya, tapi sangat penting untuk murid-murid
membuat pengawalan kendiri. Oke, kalau masa PDPR itu belajarlah, bertanyalah dan sebagainya supaya apapun juga tajuk pembelajaran itu mudah dipahami dan murid-murid pun dapat memahami pembelajaran walaupun di rumah. Jadi ibu bapak pun tidak sukar untuk mengajar murid-murid bagaimana membuat tugasan yang disediakan oleh guru. Oke, sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di dalam kelas PDPR akan datang. Konsigo.